Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah tahun 5. Pertama sekali cikgu nak kamu lihat pada paparan di depan kamu. Okey, yang kamu lihat adalah gambar masjid. Okey, gambar masjid ini ada kaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang agama Islam di Malaysia. Fokus pertama kita akan mempelajari latar belakang agama dan kepercayaan di Tanah Melayu. Masyarakat di Tanah Melayu mempunyai pegangan agama dan kepercayaan sejak dahulu lagi. Okay, dalam buku kamu terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang ada di Tanah Melayu. Yang pertama, agama animisme. Apa ini agama animisme? Cikgu tunjuk gambar dululah. Ini contoh penganut agama animisme yang sedang membuat upacara sembahyang ataupun mungkin boleh dikatakan pemujaan juga ni. Sebab ada asap kan. Kain kuning. Yang kedua, agama Islam. Agama Islam sinonim dengan masjid sebagai tempat ibadat. Yang ketiga ialah agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadatnya ialah di toko. Seterusnya agama Kristian. Agama Kristian seperti mana kamu tahu, tempat ibadatnya ialah di gereja. Dan Hindu, tempat ibadatnya di kuil. Kita akan mempelajari sejarah bagaimana kedatangan setiap agama ke Tanah Melayu dan juga apakah kepercayaan setiap agama. Animisme. Bagaimana animisme ni ada di Tanah Melayu? Kalau ikut sejarah, kepercayaan terawal di Tanah Melayu adalah kepercayaan animisme. Animisme ni apa kepercayaan dia? Kepercayaan dia percaya kepada roh. Percaya kepada roh nenek moyang. Kemudian dia percaya kepada makhluk halus dan juga semangat. Roh nenek moyang ni maksudnya nenek moyang ni dia dah meninggal tapi dia masih percaya adanya roh nenek moyang dia. Kemudian dia percaya kepada makhluk halus. Makhluk halus ni seperti apa? Iblis, jin, syaitan itulah. Dan juga semangat. Dia lebih kepada spiritual. Spiritual. Pegangan animisme ni. Kemudian agama Islam. Agama Islam. Ini contoh penganut agama Islam sedang bersembahyang di masjid. Bagaimana kedatangan agama Islam di Tanah Melayu? Ini dia. Agama Islam dibawa ke Tanah Melayu melalui golongan pedagang. Kemudian melalui pendakwah dan juga ulama. Tanah Melayu dulu telah didatangi oleh ketiga-tiga golongan ini. Golongan pedagang, ulama dan juga golongan pendakwah. Mereka telah datang ke Tanah Melayu dan menyebarkan dakwah. Dari situlah tersebarnya agama Islam. Kepercayaan agama Islam. Bagi orang Islam, dia percaya terhadap rukun iman dan juga rukun Islam. Bagaimana pula dengan agama Buddha? Agama Buddha kalau ikut sejarah, ini contoh Tok Sami kita. Kalau agama Buddha ini kita panggil Tok Sami yang pakai yang berwarna oranye ni. Mungkin dia sedang melakukan upacara sembahyang. Bagaimana agama Buddha ni wujud di Tanah Melayu? Agama Buddha dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan ni mesti ada pedagang, kan?
orang yang melakukan aktiviti tersebut. Jadi pedagang inilah telah datang ke tanah Melayu dan menyebarkan agama Buddha. Apakah kepercayaan penganut agama Buddha? Okey, mereka percaya kepada jalan 8 lapis mulia. 8 lapis mulia. Macam orang Islam tadi percaya kepada rukun iman dan rukun Islam. Betul? Kalau orang Buddha dipercaya kepada jalan 8 lapis mulia. Okey, orang Kristian. Orang Kristian. Okey, orang Kristian. Okey, dia bersembahyang di gereja. Okey, ini contoh penganut agama Kristian sedang bersembahyang di gereja. Okay, kalau ikut sejarah, agama Kristian dibawa oleh penjajah Portugis. Wujud di tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis. Portugis pernah datang ke tanah Melayu dan pernah menjajah negara kita pada tahun 1511 selepas kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Lepas dia datang tu, dia sebar agama Kristian. Kepercayaan orang Kristian. Okay, orang Kristian dipercaya kepada Yesus itu sebagai anak Tuhan. Seterusnya, agama Hindu. Okay, agama Hindu. Okay, ini contoh masyarakat Hindu ataupun penganut agama Hindu sedang bersembahyang di kuil. Okay, ikut sejarah agama Hindu. Agama Hindu telah dibawa masuk melalui aktiviti perdagangan. Pedagang daripada India telah datang ke tanah Melayu dan menyebarkan agama Hindu. Kepercayaan orang Hindu macam mana? Okay, orang Hindu dia percaya kepada kelahiran semula. Dah meninggal, dah mati, akan dilahirkan semula. Okay, itu kepercayaan orang Hindu. Okay, itu untuk latar belakang dan juga kepercayaan setiap agama. Sekarang kita fokuskan kepada kedatangan Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Untuk pengetahuan kamu, Islam datang semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dibawa oleh 3 golongan tadi. Ulama, ulama, kemudian pendakwah dan juga golongan pedagang. Okey. Cikgu nak tunjuk kamu gambar. Okey, ini gambar. Gambar apa ni? Seperti batu, betul? Memang batu pun kita panggil batu bersurat. Ini adalah 2 batu bersurat. Batu bersurat ini ialah batu di mana bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Bukti arkeologi kedatangan Islam di tanah Melayu. Ni bukti kukuh ni, bukti kukuh. Kalau kita kata bukti arkeologi maksudnya bukti kukuh. Dia sumber pertama. Kita panggil sumber prima kalau dalam kajian sejarawan. Okey, batu pertama, batu bersurat pertama dijumpai di mana? Kita tengok detail dia. Okey, batu bersurat yang pertama ini dijumpai di Kuala Berang, Terengganu pada tahun 1303. Kuala Berang, Terengganu pada tahun 1303. Maksudnya pedagang Islam. Okey, pedagang Islam telah masuk ke tanah Melayu, iaitu di negeri Terengganu pada tahun 1303. Seperti mana yang tertulis pada batu tersurat ini. Okey, yang kedua. Okey, batu tersurat yang kedua ini dijumpai di negeri Sembilan pada tahun 1467. 1467 membuktikan Islam pernah bertapak di negeri Sembilan. Tetapi awalnya tadi di Terengganu dulu. Di Terengganu dulu, kemudian tersebar di negeri Sembilan melalui bukti batu bersurat ini tadi. Boleh faham? Okey. Okey, faktor kedatangan agama Islam. Faktor kedatangan agama Islam. Okay, sebelum cikgu masuk kepada faktor, cikgu cerita sedikit. Sebenarnya, agama Islam ni telah datang semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Okay, pada abad ke-15 ini, salah sebuah negeri di
di Malaysia, di negara kita iaitu di Melaka, telah menjadi pusat perdagangan maritim. Kerana Melaka pada ketika dulu sampai sekarang lah terletak berdekatan dengan laut. Terletak berdekatan dengan laut, dan bila berdekatan dengan laut, di situ boleh dijadikan sebagai pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot ni ialah pelabuhan di mana para pedagang meletakkan barang-barang dagangan mereka di situ. Maksudnya pelabuhan ini menjadi pusat penerimaan barang. Kemudian barang-barang tersebut akan dihantar ke negara lain. Itu yang dipanggil pelabuhan entrepot. Sebab Melaka telah dijadikan sebagai satu pelabuhan, di mana di situlah tempat persinggahan pedagang untuk meletakkan barang-barang mereka. Kemudian barang-barang tersebut akan dibawa ke negara-negara lain seperti Arab, China, India. Okey? Jadi itu pengetahuan untuk awak lah. Sekarang cikgu masuk kepada faktor kedatangan agama Islam. Okey, ada 3 faktor kedatangan agama Islam. Yang pertama, peranan pedagang agama Islam. Okey, bagaimana pedagang agama Islam ini memainkan peranan dia dalam menyebarkan Islam di tanah Melayu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam dan menyebarkan dakwah dia. Pedagang yang datang daripada negara Arab dan juga dari negara India, di mana mereka telah memeluk agama Islam, kemudian datang ke negara kita menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Yang kedua, cara kedua, pedagang tadi dia berkahwin dengan penduduk tempatan. Dia berkahwin dengan rakyat Melaka. Kemudian dapat menetap di situ. Kemudian dia sebarkan agama Islam di situ. Begitulah cara mereka menyebar luaskan lagi agama Islam di tanah Melayu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Seterusnya, faktor kedua ialah peranan ulama. Peranan ulama. Okey, bagaimana ulama ini mainkan peranan dalam menyebarkan Islam? Okey, kalau ikut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan melalui ulama yang datang dari negara Arab, iaitu dari Mekah. Yang bernama, ulama ni bernama Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz. Okay, Syekh Abdul Aziz ni berperanan besar dalam menyebarkan agama Islam di Melaka pada ketika dahululah. Dan dia juga berperanan dalam menyebarkan Islam kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar dan juga kepada rakyat jelata. Besar tanggungjawab ulama ni tadi dalam menyebarkan agama Islam. Okay, yang ketiga, peranan sultan. Sultan pun mainkan peranan juga. Okay, kita tengok dalam perkahwinan Sultan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai. Okay, Sultan Megat Iskandar Shah telah berkahwin dengan puteri Raja Pasai. Kemudian dia telah memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, dia telah menjadi contoh teladan kepada rakyat untuk memeluk agama Islam, untuk turut memeluk agama Islam. Rakyat Melaka turut memeluk agama Islam mengikut sultan dia, Sultan Megat Iskandar Shah. Itu contohlah, satu contoh sultan di mana telah memeluk agama Islam dan menyebarkan agama Islam di kalangan rakyat dia. Okey, bila sebut tentang agama Islam, ia ada kaitan juga dengan perundangan ataupun undang-undang. Undang-undang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat undang-undang yang diguna pakai dalam pentadbiran. Okey, cuba tengok dua kitab ni. Macam kitab lah, kitab undang-undang, buku undang-undang kita panggil. Buku ini dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka.
Okey, dua buku undang-undang ini menjadi sumber perundangan utama ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa yang terkandung dalam kedua-dua undang-undang ini? Kita tengok satu persatu ya. Kita mulakan dengan Hukum Kanun Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Kemudian hukum Islam pun terkandung dalam undang-undang Hukum Kanun Melaka. Okey, hukum Islam terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Okey, Hukum Kanun Melaka ni adalah hukum undang-undang umum yang diguna pakai semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pentingnya undang-undang ini supaya dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Okey. Seterusnya, Undang-Undang Laut Melaka. Kita panggil Undang-Undang Laut Melaka. Apa yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka ni? Okey, dalam Undang-Undang Laut Melaka terdapat 25 fasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan juga berjual beli. Okey, hukum Islam yang terdapat dalam ni berkaitan dengan kesalahan jenayah. Okey, Undang-Undang Laut Melaka ni dia lebih fokus kepada undang-undang di laut. Kerana ketika itu Melaka kan aktif dengan aktiviti perdagangan, keluar masuk pedagang, keluar masuk kapal dagang. Jadi perlu ada satu undang-undang yang dikuatkuasakan ketika itu supaya aktiviti perdagangan dapat dijalankan dengan sistematik dan tersusun. Selain itu, para pedagang pun akan merasa yakin dan juga akan rasa selamat untuk datang ke negeri Melaka. Boleh faham? Okey. Maka tengok kat situ, undang-undang ini melancarkan lagi aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Okey, seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Itu bab perundangan yang ada kaitan dengan agama Islam. Okey, habis dah. Jadi kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan dia, terdapat pelbagai kepercayaan dan agama di tanah Melayu satu ketika dahulu. Kemudian kedatangan agama Islam ke tanah Melayu dibuktikan oleh sumber arkeologi tadi, iaitu batu bersurat di Terengganu dan juga di Negeri Sembilan. Seterusnya, sultan, ulama dan para pedagang sangat memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mereka inilah tokoh-tokoh penting, golongan-golongan yang memberi impak besar terhadap perkembangan agama Islam di tanah Melayu. Kedatangan mereka ke tanah Melayu menyebabkan Islam dapat berkembang. Boleh faham? Okay, setakat itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Harap kamu semua boleh faham. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih atas kerjasama semua. Assalamualaikum.